Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 3? Cikgu harap kamu masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dengan menggunakan jadual pembelajaran yang baru. Okey, walaupun kita sudah diberitakan untuk kembali ke sekolah pada 1 Mac nanti, cikgu harap kamu tetap bersemangat. Okey? Dah ready ke semua? Okey, bagus. Baiklah. Pada pembelajaran yang lepas, cikgu dah terangkan 6 kemahiran proses sains yang kamu perlu ketahui. Okey, untuk hari ini cikgu akan masuk kepada pecahan bagi kemahiran saintifik juga, iaitu kemahiran manipulatif. Okey. Sebenarnya kemahiran manipulatif ini terdapat 6. Okey, ada 6 kemahiran. Okey, tapi untuk tahun 3 awak belajar 3 dahulu kemahiran manipulatif. Okey, apa itu kemahiran manipulatif? Okey, cuba kamu lihat maksud bagi kemahiran manipulatif ni, iaitu kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Okey, secara mudahnya kemahiran ini melibatkan pengendalian peralatan sains. Okey, bagaimana untuk kamu melakar objek ataupun radas-radas yang terdapat dalam bilik sains perlu kamu ketahui. Okey. Jadi ketika kita belajar tentang kemahiran manipulatif ini, kamu akan tahulah. Okey. Baiklah. Kita pergi kepada kemahiran yang pertama. Okey, anak-anak boleh tengok paparan yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Yang pertama iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Okey. Cuba kamu tengok perkataan menggunakan dan mengendalikan. Maknanya cara untuk kamu menggunakan, cara untuk kamu kendalikan peralatan pun ada step by step dia. Tak boleh kita main terjah je. Okey. Contoh, kita nak buat eksperimen. Okey, cara kamu memegang radas pun perlu dengan cara yang betul. Okey, anak-anak, contohlah kalau kita berada di dapur pun, cara kita nak memotong bahan-bahan masakan, ada cara dia. Okey, macam tu jugalah kalau dalam bilik sains ataupun sewaktu kita menjalankan penyiasatan. Okey, cuba tengok. Okey, Kina dan Lim akan menjalankan satu penyiasatan sains. Mari kita ikuti perbualan mereka. Okey, Lim, macam mana nak tangkap belalang? Oh, cuba gunakan sauk. Okey, sauk. Nampak dia macam ada jaring kan? Itu cara kita nak, macam mana cara kita nak menangkap spesimen. Okey, kelas. Spesimen ni adalah benda hidup. Okey. Di sekeliling kita terdapat objek, terdapat pelbagai objek. Okey. Objek-objek ni kita bahagikan kepada 2. Okey, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Kita tak sebut benda mati anak-anak. Benda hidup kita sebut ataupun nama lain dia adalah spesimen. Okey, contohnya binatang. Okey. Rama-rama, katak, belalang, itu kita sebut sebagai spesimen. Ataupun tumbuh-tumbuhan. Okey. Tumbuh-tumbuhan, bahagian pada tumbuh-tumbuhan itu kita sebut spesimen. Okey, contohnya daun. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, nanti Kina tu. Nanti saya simpan belalang yang ditangkap ke dalam botol. Okey, bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang tertutup? Okey, ni cara untuk menyediakan menyimpan spesimen. Okey, maknanya dia nak simpan belalang tu dalam botol kan. Jadi botol tu perlulah mempunyai pengudaraan supaya belalang dapat terus hidup. Kalau macam tu, saya gunakan kain yang berlubang. Okey. Semasa di padang, tiba-tiba, Kina, apa yang kamu buat? Saya tangkap belalang. Okey. Nampak tu, belalangnya berada dalam sebuah balang. Okey, atasnya ditutup supaya dia tak keluar lah.
dan kain tersebut perlulah dilubangkan. Okey, berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor. Masukkan daun untuk belalang ini makan. Okey. Okey kelas. Haiwan, okey, haiwan keperluan asas supaya dia terus hidup. Okey, ada 3 iaitu cahaya matahari, udara dan air. Jadinya sebab itulah murid tersebut meletakkan sehelai daun supaya menjadi makanan kepada belalang. Okey. Cikgu suruh lakarkan belalang ini. Okey. Nampak cara itu kita sebut melakar ya kelas. Dalam sains kita tak sebut melukis, kita sebut melakar. Beza melakar dan melukis ni, melakar dia lebih ringkas berbanding melukis. Okey. Sekadarnya kita nampak objek tu, contoh kita nak melakar belalang kan. Okey, kita nampaklah itu adalah bentuk belalang. Okey, itu yang pertama, kemahiran manipulatif yang pertama iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Dia ajar macam mana nak simpan spesimen, semua tu dia ajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran manipulatif yang kedua iaitu melakar. Okey, adakah cikgu terlampau laju? Okey. Okey, yang kedua, melakar. Macam tadilah melakar belalang tu kan. Melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Lakaran hendaklah jelas, tepat dan berlabel. Okey kelas. Sekarang, dia tunjukkan cara untuk melakarkan bika kan. Kalau nak melakar bika, dia kena gunakan pembaris lah. Bika tersebut, bahagian bawah dia tak tajam kelas. Dia ada lekuk sikit lah. Okey, jadi nampak cara dia melakar yang pertama. Okey. Dia lakarkan sekejap cikgu tunjuk. Okey, dia lakarkan tepi dulu, bawah dan atas. Okey, sorry sengit Alright. Jadi kemudian barulah dia sambungkan bahagian melengkung di sebelah atas. Okey. Bawah dia pun disambungkan yang ni. Yang ni kan. Okey. Kemudian macam mana kita nak melakarkan mewakili air ataupun larutan. Okey. Lakaran bagi mempersembahkan itu adalah larutan. Okey, seperti itu. Garisan perlu putus-putus. Buat garisan putus-putus. Okey. Dan awak perasan. Kejap, cikgu besarkan sikit lukisan. Okey. Atas ni airnya dia bukan rata macam tu kan. Dia ada melengkung sedikit. Okey. Ini adalah konsep dalam fizik. Nanti okey, kalau cikgu bagi tahu dia silibus ni terlampau tinggi untuk awak. Jadi itulah cara dia untuk melakarkan permukaan bagi mewakili cecair atau larutan. Okey, kemudian nampak tak dia label. Okey, label. Okey. Contoh awak tengok bika tu kan. Kalau dia nak label bika, dia perlu label garisan tu sampai kepada bika tu. Jangan terlampau jauh macam ni. Ini salah lah. Okey, dia kena rapat betul pada dinding bika tu. Okey, ini cara melakar ataupun melabel lah. Okey, begitu juga dengan larutan. Larutan tu belah dalam kan. Okey, garisan tu perlu menyentuh pada larutan dan tulis di sebelah kanan. Okey, kanan ataupun kiri. Dia tak boleh kita label begini Begini salah. Tak nak garisan tu, tak nak, singit. Okey. Itu cara untuk melakar bika. Cikgu terangkan dulu, nanti kalau ada soalan kamu tanya selepas cikgu habis terangkan.
Okey, cikgu padam dulu. Okey, baik. Kamu tengok pula kepada cara untuk melakar tabung uji ni. Okey. Begini pula. Bahagian-bahagian melengkung tu tak gunakan pembaris lah. Yang bahagian tepi macam tadi, yang garisan yang lurus menggunakan pembaris. Okey. Atas tu nampak tak penutup tu kan? Okey, penutup. Cara untuk melakarkan penutup pun perlu benar, perlu betul. Okey, cara dia. Okey, cikgu bagi contoh. Ini cara yang salah. Sekejap, sorry. Okey, penutup kan? Cikgu tak boleh guna pembaris. Alright. Jangan terlampau, penutup tu jangan terlampau ke bawah. Kalau macam ni salah. Dia macam dah nak tenggelam. Okey? Kamu kena buat atas sedikit. Macam yang ditunjukkan dalam gambar tu lah. Okey. Begitu. Nampak tak? Okey. Ini adalah cara untuk melakar tabung uji. Macam permukaan bagi larutan pun begitu. Dia kena melengkung sedikit. Nampak tu? Gunakan saya untuk membuat garisan. Okey. Pembaris. Okey. Itu adalah kemahiran proses sains. Kemahiran manipulatif yang kedua. Melakar. Yang ketiga, membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Selepas kamu mengendalikan peralatan sains, pastikan untuk mencuci dan menyimpan semula peralatan sains. Okey, yang pertama dia bersihkan. Kalau nak bersihkan tabung uji, kena guna berus tabung uji. Kalau nak cuci macam bika, gunakan berus yang khas. Dia ada berus dia. Okey, kemudian bila dah cuci tu jangan terus simpan dalam rak dia kan. Okey, kita perlu keringkan. Okey, ini nama dia rak tabung uji. Okey, ni namanya rak tabung uji. Okey. Dan bila dah kering, kita simpan di tempat rak dia lah. Rak dia biasa berlabel. Okey, jangan campurlah. Contoh bika yang bersaiz 500 ml tak boleh letak dekat bika yang bersaiz 250 ml. Okey, itu sahaja kemahiran manipulatif. Okey, ada 3, ingat balik. Yang pertama, mengendalikan peralatan bahan sains dan spesimen dengan betul. Yang kedua, melakar, cara melakar. Dan yang ketiga adalah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey, jika kamu ada sebarang persoalan, boleh tanyakan cikgu dalam grup Telegram.